salam sejahtera semua. Apa khabar? First of all, terima kasih kerana tunggu setengah jam lambat sikit hari ni. Okay, tapi don't worry, Cikgu Long masih lagi berdedikasi untuk online bersama kita daripada Sarawak untuk mengajar anak-anak Smart Class semua matematik KSSR malam ini. Okay. Untuk tuan-tuan dan puan-puan adik-adik Malaysia Smart Class yang baru pertama kali join kami pada malam ini, selamat datang. Nama saya Miss Hajar dan saya bersama tim Smart Class. Dan kami bersama-sama cikgu-cikgu seluruh Malaysia bersama-sama memberikan kelas live secara percuma daripada Selasa hingga hari Ahad. Okey, Alhamdulillah kita dah masuk minggu yang ketiga. So jadi hari ini seperti biasa hari Jumaat ialah hari Cikgu Long. Okey. Alright, seperti mana adik-adik dan tuan-tuan dan puan-puan dah tengok dekat Facebook kita, malam ni kita akan belajar tajuk kebolehjadian. Lain macam orang kata bunyi dia kan. Okay. So untuk specifically ataupun khususnya kebolehjadian ni adalah topik untuk tahun 6. Tapi adik-adik tahap 2, darjah 4, 5, 6 masih boleh menonton. So orang kata dapat menyediakan diri untuk sesi pembukaan sekolah bulan 3 nanti kan. Ni nak cuti sekolah tapi bulan 3 nak masuk darjah 5 ke masuk darjah 6. Apa salahnya hari ini kita luangkan 1 jam. Okay. Alright, tanpa membuang masa lagi sebab saya pun sebenarnya semangat juga ni nak tengok apa benda kebolehjadian ni. Sebab dulu masa kat sekolah saya belajar ni masa sekolah menengah. So adik-adik sekarang dah advance. Boleh belajar sekarang. Okay. Alright, saya jemput Cikgu Long. Assalamualaikum Cikgu. Halo, Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Saya tengah. Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Cikgu? Handsome malam ni? Sihat. Memang sentiasa handsome. Saya memang sentiasa handsome. Alhamdulillah. Orang Sarawak handsome ya? Memang. Semua orang Sarawak memang handsome. Gitu. Alhamdulillah. Okay. Alright, so anak-anak Smart Class semua pay attention, berikan tumpuan. Sama-sama kita belajar dengan Cikgu Long dan Cikgu saya jumpa lepas kelas ya. Okay, thank you. Okay. Okay, sekejap cikgu share ni dulu. Sekejap, cikgu punya live ni saya ingat Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Berjumpa lagi kita malam ini untuk kelas ulang kaji matematik bersama Cikgu Long. Jadi cikgu minta maaf sebab kita mula lewat malam ni, tapi tak apa, insyaAllah cikgu akan teruskan setakat mana cikgu mampu. Gitu. Okay, so untuk topik malam ni kita akan belajar salah satu topik yang paling mudah antara semua topik tahun 6. Dan juga antara salah satu topik yang sangat digemari oleh pelajar. Sebab, antara sebabnya adalah topik ini, kebolehjadian ni, tidak memerlukan kita terlalu banyak untuk buat pengiraan. Tak perlu banyak fikir sangat. Seperti topik-topik lain yang perlu kita buat pengiraan yang terlalu panjang dan banyak. Jadi untuk topik ini biasanya kita fikir secara logik. Logical thinking. Ini adalah logical thinking ataupun reasoning lah. Kita nak beri sebab. Kenapa boleh jadi macam ni? Kenapa macam ni? Okay. So dalam kebolehjadian, untuk topik kebolehjadian, hanya ada dalam tahun 6. Hanya akan dipelajari oleh kamu semua dalam tahun 6. Jadi tahun 4, tahun 5 tak ada. Tapi cikgu, maksudnya saya tak boleh join lah kelas ni. Bukan tak boleh. Boleh. Dipersilakan join. Cuma bersedia untuk belajar topik ni kamu boleh bersedialah untuk tahun 6 nanti. Sebab cikgu pasti tahun 4 pun dia boleh buat topik ni dengan mudah. Okey, sekejap cikgu. Handphone cikgu ni jatuh pula. Okey, sekejap. Okey, kepada yang hadir malam ni, alhamdulillah, terima kasih. Boleh type dalam komen siapa yang hadir, daripada nama, daripada sekolah mana dan tahun berapa. Boleh type dalam komen nama, nama timangan lah, tak perlu nama penuh. Sebab nama penuh panjang kan. Nama, sekolah mana dan tahun berapa supaya cikgu boleh tahu kebanyakan pelajar cikgu ni daripada tahun apa, supaya cikgu boleh bagi penerangan lah yang lebih mudah. Kalau tahun 4 mungkin dia tak faham sangat, cikgu bagi perlahan sikit. Okey. Cikgu hairan handphone cikgu ni dia jatuh. Tengok. Sekejap
Alah cikgu ni. Clumsy lah cikgu. Okey, so untuk kebolehjadian kita akan masuk dahulu kepada perkara yang mudah. Perkara mudah macam mana tu cikgu? Kebolehjadian kita masuk dahulu kepada peristiwa mungkin berlaku dan tidak mungkin berlaku. Ini adalah asas. Cikgu lupa dah beritahu. Excited sangat. Apa maksud kebolehjadian? 25 orang ni. Apa maksud kebolehjadian? Tengok komen jap, ada tak? Belum ada komen. Okay, sila komen nama daripada mana. Apa maksud kebolehjadian? Kebolehjadian macam pernah dengar lah cikgu. Tapi tak tahu di mana. Kebolehjadian dalam bahasa Inggerisnya adalah probability. 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 Okay. So, kebolehjadian adalah sesuatu kemungkinan ataupun kebarangkalian sesuatu peristiwa itu berlaku. Dia boleh jadi ke tak boleh jadi? Boleh jadi ke tak boleh jadi? Dia macam itulah. Okay. So, untuk yang pertama kita akan masuk kepada peristiwa mungkin berlaku. Peristiwa mungkin berlaku. Okay. Sini cikgu tulis mungkin berlaku besar sikit. Sekejap. Okay, sini mungkin. Mungkin berlaku. Dan sebelah ni adalah peristiwa tak mungkin berlaku. Ini yang paling mudah. Cikgu rasa tahun 4 pun boleh buat. Tahun 3 pun boleh. Okey, so kita masuk dahulu kepada peristiwa yang mungkin berlaku. Peristiwa yang mungkin berlaku adalah apa-apa peristiwa sama ada dia mungkin berlaku atau tak mungkin berlaku. Contohnya esok akan hujan. Mungkin berlaku ataupun tak mungkin berlaku. Esok akan hujan. Kita tak tahu ni, esok akan hujan. Adakah itu peristiwa mungkin berlaku ataupun tak mungkin berlaku? Najah Karsrina, 5 kreatif SK Bunut Rendang Kuantan Pahang. Hello Najah Karsrina, selamat datang. Okey. So soalan cikgu tadi apa? Esok akan hujan. Apakah kebolehjadian peristiwa tersebut? Adakah mungkin berlaku? Ni sekejap. Adakah mungkin berlaku ataupun tak mungkin berlaku? Esok akan hujan. Tak mungkin cikgu. Macam mana kamu tahu? Esok tak mungkin hujan? Jadi esok akan hujan adalah sesuatu peristiwa yang mungkin berlaku. Sebab apa? Sebab kita tak tahu sama ada benda tu boleh jadi atau tak. Contohnya esok hujan ke tak? Hujan ke tak? Tapi mungkin hujan ataupun tak hujan. Jadi esok akan hujan adalah sesuatu peristiwa yang mungkin berlaku. Esok akan hujan. Sebab boleh jadi tak boleh? Boleh jadi tak boleh? Muhammad Naim Hafi, Muhammad No, Form 1. Form 1 SKP Taman Selayang. Hello, selamat datang. Okey, so apa pula contoh cikgu peristiwa yang tak mungkin berlaku? Tak mungkin berlaku. Tak akan jadi punyalah. Confirm tak akan jadi. Apa? Okey, mungkin ada kalangan kita ni boleh type dalam komen. Apa contoh peristiwa yang tak akan mungkin, tak akan pula, tak mungkin berlaku? Okey, boleh bagi tahu cikgu? Silakan. Cikgu bagi mungkin komen ni cikgu lama masuk, cikgu bagi masa dulu 15 saat ke 30 saat. Eros tahun 6, Sofia tahun 5. Okey, hello, apa khabar? Damian daripada SK Cyberjaya. Hai, 456. Memang satu keluarga dia menonton lah. Damian tahun 4, Sofia tahun 5, Eros tahun 6. Vivian tahun 3. Hello Vivian, Pusat Lawas. Ya, dari Sarawak ya Vivian. Muhammad Naim, hello. Esok, okey, Eros. Dia beritahu esok akan snow. Eros beritahu esok akan snow. Kamu boleh baca dalam komen. Esok akan snow maksudnya esok akan salji di Malaysia contohnya. Esok akan salji di Malaysia. Adakah itu peristiwa yang mungkin berlaku ataupun tak mungkin berlaku? Esok salji ya. Esok salji. So, secara logiknya di Malaysia adalah kita hanya ada beberapa musim kan. Hujan, lepas tu ada panas, macam itulah. Jadi esok akan salji adalah peristiwa yang
tak mungkin berlaku. Salji di Malaysia adalah tak mungkin berlaku. Bagus, Eros. Ada tak contoh-contoh lain untuk peristiwa tak mungkin berlaku? Okey, boleh bagi tahu? Esok akan snow, salji, okey. Alicia Kaisara, hello Alicia. Esok mungkin hujan. Oh, esok adalah peristiwa mungkin berlaku lah. Cikgu nak tak mungkin berlaku lah. Benda tu confirm tak akan berlaku. Tak faham lah apa cikgu cakap. Okey, tak faham. Cikgu bagi satu contoh. Peristiwa yang tak mungkin berlaku adalah suatu hari kucing miau-miau tu, okey. Kucing bertanduk. Suatu hari nanti kucing bertanduk, cikgu. Okey, ini adalah sesuatu peristiwa yang tak mungkin berlaku sebab spesies kucing adalah spesies yang tak bertanduk. Okey, itulah salah satu contoh tak mungkin berlaku. Okey, boleh bagi tahu lagi cikgu? Contoh yang tak mungkin berlaku? Senang ni, senang, tak perlu kira. Kita reasoning pula. Logical thinking kita secara logik. Cikgu dah jumpa tadi, cikgu baca dulu. Noizah. Kucing jantan beranak. Okey, satu contoh yang sangat baik. Kucing jantan beranak, betul. Itu adalah peristiwa yang tak mungkin berlaku. Sebab apa tak mungkin berlaku? Sebab apa? Tak mungkin cikgu, kucing jantan beranak. Sebab kucing jantan memang tak beranak. Yang beranak adalah kucing betina. Okey, jadi betul lah. Kucing jantan beranak adalah peristiwa yang tak mungkin berlaku. Kucing jantan beranak. Okay, so ini adalah antara contoh untuk peristiwa yang mungkin berlaku dan tak mungkin berlaku. Tapi cikgu bagi contoh mungkin berlaku tu sikit lah. Tak mungkin berlaku tu banyak, cikgu bagi contoh. Okey, kita masuk kepada mungkin berlaku. Disebabkan ini adalah soalan yang mudah, cikgu nak kamu semua 31 orang ni tolong bagi cikgu satu peristiwa yang mungkin berlaku. Mungkin berlaku. Okey, boleh bagi tahu cikgu? Silakan. Kuda terbang. Kuda terbang. Mungkin berlaku. Tak mungkin berlaku lah. Sebab buat masa sekarang, tak ada lagi kuda yang boleh terbang. Kecuali cerita kartun tu kita panggil dia apa? Unicorn kan? Unicorn tu kartun lah. Tapi takkanlah cerita kartun pula. Aim, harimau bersuara kucing. Satu contoh yang agak bagus. Harimau bersuara kucing. Maksudnya harimau tu biasanya dia bunyi macam tu kan. Tiba-tiba suatu hari tu dia miau. Memang tak lah. Tu mungkin harimau jadian kot. Okay, cikgu nak peristiwa mungkin berlaku? Ada contoh? Peristiwa mungkin berlaku. Cepat-cepat. Cikgu bagi satu contoh lah. Suatu hari, gerhana bulan berlaku setiap tahun. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin berlaku. Gerhana bulan berlaku setiap tahun. Ataupun gerhana matahari berlaku setiap tahun. Tengok lagi contoh. Harimau okey, gajah terbang. Aduh, lawak pula cikgu dengan gajah terbang, kuda terbang, semua yang terbang. Boleh banjir. Okay, kamu kalau nak bagi peristiwa, pastikan peristiwa tu dalam ayat yang lengkap. Contohnya, esok, cikgu tak nak minta lah, cikgu contoh saja. Esok kucing banjir. Contohnya, esok kucing banjir. Bukan kucing miau tu, kucing ibu negeri Sarawak. Esok kucing akan banjir. Adakah mungkin berlaku atau tak mungkin? Mungkin berlaku pula. Mungkin berlaku cikgu. Mana tahu malam ni tiba-tiba hujan lebat. Jadi esok kucing banjir adalah mungkin berlaku. Esok kucing banjir. Mungkin berlaku lah. Kot-kot kita tak tahu malam ni hujan. Okey. Ada lagi tak contoh?
Mungkin. Apa yang mungkin? Okey, kita masuk kepada seterusnya pula. Ini senang. Ini paling senang. Kalau tahu ni dah dapat, dah pandai lah. Untuk topik ni, kebolehjadian. Senang lah. Tak perlu cikgu ajar lah, kamu dah faham. Gitu. Okey, next. Sekejap, cikgu punya tu hilang pula. Okey. Sekarang kita akan masuk pula kepada level yang kedua lah. Selepas kita tahu peristiwa mungkin berlaku dan tak mungkin berlaku, kita masuk pula kepada level kedua, iaitu kita kenal beberapa bentuk kebolehjadian. Ada 5 bentuk kebolehjadian. Siapa yang ingat tahun 6 tu yang dah belajar, boleh bagi tahu cikgu? Apa 5 bentuk kebolehjadian yang kamu ingat? Ada 5 bentuk. Tak ingat cikgu? Okey, cikgu bagi satu lah. Yang pertama, mana cikgu tulis ni? Tepi ni lah. Pasti. Confirm punya lah. Confirm. For sure lah. Pastilah, confirm. Okay, ini adalah kebolehjadian yang pertama. Yang kedua, siapa boleh beritahu? Ada tak Dek Aim, Alisha, Sri, Najah? Mungkin boleh beritahu. Eros? Apa kebolehjadian yang kedua? Tahun 6 ni. Come on guys. Tolong cikgu. Kau tak ingat? Kalau tak ingat, tekan emoji marah. Emoji marah pula. Kalau tak ingat, beritahulah cikgu lah. Cikgu, tak ingat lah. Pasti, yakin. Yakin, anda pasti? Okeylah, cikgu tolonglah. Yang kedua adalah mustahil. Ini cikgu bagi tak ikut susunan. Mustahil. Pasti maksudnya? Lepas ni kita masuklah. Tak nak cikgu beritahu. Yang ketiga adalah besar kemungkinan. Besar Aish Ryan. Halo Aish Ryan tahun 4. Ya. Besar kemungkinan. Ini senang ni. Cikgu apa tu? Cikgu tak faham lah. Tak apa. Kemungkinan. Okey. Kalau ada besar, mesti ada yang kecil. So, yang keempat adalah kecil kemungkinan. Kemungkinan. Susah cikgu nak eja. Okay, yang kelima. Yang kelima adalah apa? Adalah apa? Tak tahu. Tak tahu. Asfa. Asfa. Cikgu nak Asfa ni. Kan cikgu salah orang. Sebab cikgu ada buat satu lagi kelas di Zoom lah. Asfa ni antara yang masuk. Kan Asfa lain. Sofia, tidak mungkin? Okey. Yang kelima adalah sama kemungkinan. Sama kemungkinan. Kemungkinan. Asfa, betul lah tu. Asfa, kalau cikgu tanya ni kena jawab Asfa. Okey, so 5 bentuk kebolehjadian ni mesti kamu ingat untuk kita jawab soalan yang seterusnya. Okey, untuk kita jawab soalan yang seterusnya ini. Okey, kita masuklah. Okey, apa maksud pasti, apa maksud besar kemungkinan, apa maksud sama kemungkinan dan selain. Okey, kita masuk dahulu kepada pasti. Zoom pasti. Pasti maksudnya sesuatu peristiwa itu adalah peristiwa yang akan berlaku. Okey, cikgu nampak di Zoom ni your internet connection is unstable. Mungkin ada lag sikit, tapi tak apa. Cikgu berhenti sekejap lah. Okey, sesuatu peristiwa yang akan berlaku, maksudnya confirm berlaku. Macam mana, walau bagaimanapun benda tu mesti berlaku. Apa contohnya cikgu? Apa benda? Apa peristiwa yang benda tu confirm berlaku lah? Itu saya perlu tahu. Macam tu, confirm berlaku. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Cikgu tolonglah contoh. Contohnya. Hari ni hari apa? Jumaat kan? Okey. Esok hari Sabtu. Betul tak? Betul tak? Esok hari Sabtu. Tak cikgu, tak mungkin lah. Esok mana ada hari Sabtu? Jadi itu adalah jawapan yang tak tepat. Jawapan yang tepat adalah esok memang hari Sabtu lah. Jadi esok hari Sabtu adalah peristiwa yang akan berlaku. Sebab apa akan berlaku? Sebab
Esok memang Sabtu. Tak patut esok hari Ahad. Hari ni hari Jumaat. Takkan esok hari Ahad pula. Jadi esok adalah memang akan hari Sabtu. Jadi dia pasti. Walau macam mana pun kamu buat, dia memang akan hari Sabtu. Sebab itulah di tepi ni dia tulis 100%. Okay, so boleh tak tolong beberapa orang daripada cikgu, Asfa ataupun Najah, Alisha, bagi cikgu satu contoh peristiwa yang pasti berlaku. Peristiwa tu confirm berlaku cikgu walau bagaimanapun terjadilah, walau apapun terjadi. Cuba bagi cikgu satu contoh. 25 orang ni. Ada tak? Cikgu bagi masa dulu ah. So kokot tengah type tu. Tertypo pula. Okay, cikgu baca dulu. I'm esok saya pandai kerana pandai. Okay, itu adalah contoh yang kurang sesuai cikgu rasa sebab kita tak pasti benda tu. Esok saya pandai kerana pandai. Kamu memang pandai. Betul lah tu. Betul lah, betul. Tapi kena cari contoh yang lebih fakta lah, yang lebih semua orang tahu benda tu. Contohnya esok hari Sabtu, betul. Lepas tu kawan kamu beritahu Sofia, matahari akan sentiasa ada. Betul lah. Memang sentiasa ada pun di atas. Kalau tak, gelap lah esok. Okay. Tapi kena buat satu ayat yang lebih cantik lah. Contohnya matahari sentiasa terbenam. Contohnya. Setiap hari pun matahari akan terbenam kan? Tak patut ada satu hari tu matahari tu tak terbenam. Tak turun-turun. Maksudnya tak ada malam lah kita kalau matahari tak terbenam. Jadi matahari akan terbenam. Itu adalah confirm berlaku lah. Confirm berlaku. Ada tak contoh lain? Malam akan ada bulan. Adik Aim. Satu contoh yang bagus. Tapi untuk peristiwa yang pasti berlaku adalah kurang sesuai. Sebab apa? Sebab ada juga malam, bulan tu tak ada. Kita tak nampak dia, betul tak? Manusia akan mati. Bagus Asfa. Cikgu terus insaf. Boleh tak buka lagu tu dulu? Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Betul. Manusia akan mati. Betul. Semua benda hidup akan mati. Cun lah Hasfa. Malam ni hari Jumaat. Kita bagi tazkirah sikit. Manusia akan sentiasa mati. Jadi ingatlah. Sentiasalah beramal soleh. Gitu. Okay. So bagus. Manusia akan mati adalah satu perkara yang confirm. Cuma kita tak tahu masa dia. Bagus-bagus. Malam akan ada bintang. Yes, malam akan ada bintang. Betul. Tapi siang pun ada juga bintang, Adam. Cuma kita tak nampak. Okay, kita masuk kepada contoh seterusnya. Banyak-banyak contoh kamu ni. Next adalah mustahil. Mustahil ni senang. Mustahil adalah peristiwa yang tak mungkin berlaku. Tak mungkin lah walaupun pun terjadi, cikgu. Contohnya apa? Asfa, bagi satu contoh lagi, Asfa. Perkara yang mustahil. Tak mungkin berlaku. Contoh cikgu bagilah. Cikgu tolong. Apa? Malaysia. Malaysia pula. Esok, semua esok. Salji turun di Malaysia. Okay, ini adalah peristiwa yang tak mungkin berlaku sebab di Malaysia hanya ada beberapa musim saja. Okay, so mustahil lah. Alisha beritahu cikgu, kuda boleh terbang. Betul, itu adalah peristiwa yang tak mungkin berlaku. Kuda boleh terbang sebab kuda memang tak boleh terbang kecuali unicorn. Tapi unicorn tu cerita kartun. Ikan boleh berjalan. Oi, menghiburkan lah kamu punya ni. Bagus, ikan boleh. Okey, kejap.
Ya guys, Cikgu Lo ada sedikit masalah connection. Macam tadi kan awal-awal Cikgu Lo dah cakap yang line dia tak berapa stable. So tak apa, kita tunggu sekejap Cikgu Lo. So masih bagi jawapan-jawapan. Okay, dalam komen sebab nanti Cikgu Lo masuk je, Cikgu Lo akan baca balik. Okay, so you guys dah belajar pasti dan sekarang Cikgu Lo sedang nak menerangkan tentang mustahil kan. Okay, so saya sendiri nampak banyak ni dekat komen. Topik malam ni seronok kan? Macam-macam boleh letak ada lembu terbang, bulan jadi warna ungu, okey. Lepas tu ada apa lagi, kuda terbang, gajah terbang, banyak. Okey, so Cikgu Lo akan masuk sikit saja lagi, nanti Cikgu Lo akan sambung. Okey, so very good job. Teruskan dengan jawapan-jawapan you guys. Maksudnya you guys pay attention dengan dengan Cikgu Lo. Okey. So just make sure that you guys tunggu sekejap saja. Cikgu Lo dah on dah. Dia nak set up sikit je lagi. Sekejap ya. Okey. Esok hari raya. Ini apa? Ini mustahil kan? Tak mungkin lagi esok hari raya. Okey. Good, good. Baru setengah jam je kita belajar dah ada 71 komen. 72, 73 lajunya. Burung boleh jalan. Okey, tak apa, tak apa. Nanti Cikgu Lo akan masuk sekejap lagi ya. Okey. Dah, Cikgu Lo pun komen. Jap ya. Inilah dia namanya mungkin berlaku ataupun kebolehjadian. Mungkin tiba-tiba Cikgu Lo hilang. Sekejap lagi pasti Cikgu Lo akan kembali. Gitu. Okey. Kucing boleh bertelur. Okey, Cikgu Lo is on. Kejap ya. I give it back to him. Okay, cikgu boleh on camera balik. Okay. Okay, Cikgu Lo is on. Kejap ya. I give it back to him. Okay, cikgu boleh on camera balik. Okay. Aduh, aduh. Hai. Dengar? Kenapa Boleh, cikgu, tak tapi boleh? boleh dengar Itulah. suara cikgu tapi tak nampak video cikgu. Bila terklik you unable, you can start your video because the host has stopped it. Kejap ya. Pula dah. Kejap. Aduh, nampaklah saya punya ni. Halo guys, minta maaf cikgu terkeluar. Apakah kebolehjadian Cikgu Lo terkeluar? Bila terklik you unable, you can start your video because the host. Okay, sekarang cikgu boleh? Start my video. Okay tak? Macam-macam lah. Jangan cikgu baca balik. Kucing boleh bertelur. Okay, bagus. Sahel. Tak mungkin lah. I boleh terbang. I tu siapa? Kamu Syifa. I boleh terbang. Boleh tak? Boleh kalau guna AI Asia. Now everyone can fly. Cik. Kita akan tinggal di bumi selama infinity. Oi. Tu cikgu pun tak tahu nak jawab macam mana tu. Selepas hari Khamis ialah hari Sabtu. Bagus. Ini bagus. Cikgu nak puji dah. Puji. Okay, Puan Hajar. Kan? Okay, boleh. Better. Okay, saya cikgu teruskan. Okay, minta maaf semua. Boleh. Memang cikgu memang sengaja buat kontroversi. Okay, so cikgu tengok mana tadi ya? Kebolehjadian. Boleh jadi tak? Linda, tak mungkin berlaku. Selepas hari Khamis ialah hari Sabtu. Betul. Tidak mungkin berlaku dah. Sebab hari Khamis ialah hari Jumaat. Pandai-pandai. Kamu semua memang pandai topik ni. Okay, kecil kemungkinan adalah kemungkinan untuk berlaku perkara itu ialah rendah atau tipis. Cikgu Lo pasti kembali. Ya, betul. Mohon. Cikgu Lo pasti kembali maksudnya pasti. Betul. Memang cikgu kembali ni. Saya suka kelas cikgu. Love. Cikgu pun suka kelas cikgu sendiri. Okay. Burung boleh berjalan. Burung memang berjalan kan? Betul lah. Itu peristiwa pasti itu sebenarnya. Memang burung berjalan. Okay. Cikgu sekarang, fokus Cikgu tak fokus sebab terkeluar. Kecil kemungkinan. Apakah perkara kecil kemungkinan? Kemungkinan untuk berlaku perkara itu adalah rendah ataupun tipis. Contohnya cikgu bagi. Hari panas terik. Panas terik. Okay.
hari akan hujan. Minta maaf tulisan Cikgu Hodoh. Tak apa tulisan Hodoh, yang penting orangnya handsome. Hah? Hari panas terik, hari akan hujan. Betul tak? Hari panas terik, oleh itu hari akan hujan. Ini adalah salah satu contoh kecil kemungkinan. Sebab reasoning dia, alasan dia, kebiasaannya hujan berlaku apabila hari mendung ataupun hari cuaca tu tengah gelap-gelap lah. Jadi ini adalah kecil kemungkinan. Macam mana cikgu tahu? Sebab itulah namanya adalah kecil kemungkinan. Dia boleh berlaku tapi untuk berlaku dia sangat kecil lah. Kemungkinan dia untuk berlaku tu kecil sangat. Sebab hari tengah panas lah tiba-tiba hujan kan. So dia boleh berlaku tapi sangat kecil. Itu adalah contoh. Boleh tak bagi cikgu contoh yang lain? Hari hujan lebat. Contoh yang kurang sesuai sebab macam tergantung lah hari hujan lebat. Okay, boleh fikirkan? Tak apa, lepas ni kita buat contoh. Okay, seterusnya adalah sama kemungkinan. Sama kemungkinan maksudnya mungkin berlaku, mungkin tak. Dia 50-50. Mungkin berlaku, mungkin tak. Dia 50-50. Contohnya, cikgu bagi contoh yang mudah lah. Puan Aisyah contoh. Mengandungkan, dia ada kandungan, contoh dalam perut dia kan. Mengandung, betul kah ya cikgu? Hantam je lah. Cikgu ni cikgu matematik. Minta maaf kalau salah. Puan Aisyah mengandungkan anak perempuan. Macam pelik je punya mengandungan ni. Tak tahulah cikgu tak pasti. Tapi maksudnya Puan Aisyah tu dalam kandungan dia adalah anak perempuan. Apakah kemungkinan perkara tu berlaku? Jadi perkara itu berlaku adalah sama kemungkinan. Sebab apa sama? Sebab dia sama ada lelaki ataupun perempuan. Hanya ada dua jantina kan? Sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi biasanya untuk sama kemungkinan, dia punya keputusan tu ataupun dia punya perbandingan tu adalah perkara yang hanya ada dua. Contohnya lelaki, perempuan. Jadi ini adalah perkara untuk sama kemungkinan. Tak faham lah apa cikgu cakap. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Contoh lambungan duit shilling. Cikgu kena susun bahasa cikgu ni. Cikgu Lo mendapat kepala apabila melambung okey, stay with me sekejap. Duit shilling. Okey, ini adalah salah satu contoh untuk peristiwa kebolehjadiannya adalah sama kemungkinan. Sebab apa? Contohnya cikgu baling duit shilling. Cikgu baling duit shilling. Duit shilling kita akan ada dua bahagian kan? Sama ada kepala ataupun apa kita panggil sebelah tu? Ekor Kepala ataupun bunga. Mana-mana lah. Kepala ataupun apa? Boleh aja. Takut lain lah di Sarawak ni dengan sana. Kepala atau ekor Sini kita sebut ekor. Ekor. Kepala ataupun ekor. So, cikgu Lo mendapat kepala apabila melambung duit shilling. Jadi hanya ada dua kemungkinan kan? Sama ada cikgu dapat kepala ataupun ekor. Antara dua tu. Tak ada dia bentuk lain pula. Tak ada bentuk apa? Kepala, ekor, badan ke tak ada. Dia hanya ada dua keputusan. Sama ada kepala ataupun ekor. Jadi kemungkinannya adalah sama. 50-50. Okay, itu yang paling senang untuk kita tahu sama kemungkinan. Bilangannya sama. Contohnya kepala satu, ekor satu. Jadi antara dua lah. Tak tahu lah cikgu. Antara dua lah. 50-50 lah. Sebab tu aku bagi 50-50. Okay, seterusnya. Besar kemungkinan pula
Apa contoh peristiwa besar kemungkinan? Besar kemungkinan ni kemungkinan untuk berlaku tu tinggi. Peluang dia sangat besar. Cikgu bagi contoh. Sekejap cikgu baca komen. Mana tadi ya? Hari, jap. Sama esok mungkin akan hujan. Itu bukan sama kemungkinan sebab kita tak pasti cuaca dia macam mana. Sama ada mendung ataupun panas. Cari yang keputusannya hanya ada dua. Contohnya lelaki ataupun perempuan. Shilling tadi, kepala ataupun ekor. Beli rumah guna pokok. Oh. Betul lah, itu mustahil lah. Itu sebenarnya mustahil lah. Tak ada orang beli rumah guna pokok. Tapi kalau bagi contoh yang fakta sikit lah, yang boleh orang fikir. Contohnya, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Itu apa boleh jadian tu? Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Jadi mana? Adakah mustahil? Belas bulan adalah perkara yang peristiwa yang pasti. Sebab 1 tahun memang 12 bulan cikgu. Tak akan tiba-tiba 1 tahun tu dia ada 6 bulan. Jadi perkara tu adalah 1 tahun 12 bulan adalah pastilah, confirm. Cikgu dek. Rumah sama black out. Lain malam ni. Boleh cikgu, boleh. Can, you're back on. Okay. Oh, ingatkan cakap shot sendiri tadi. Tak apa, walaupun cikgu putus-putus, student tak lari langsung. Memang setia tunggu cikgu Loh. Favorite cikgu kat smart class ni. Jangan lari ya, Asfal. Lari siap cikgu saya. Dalam ni malam ni. Cikgu kena habiskan awalan sebelum line cikgu tu putus. Apa tadi cikgu baca ada kahwin tu? Esok banjir kerana hujan. Kemungkinan cikgu kahwin. Apa kemungkinan cikgu kahwin? Pastilah cikgu kan kahwin, cuma tak tahu bila. Jadi pasti, betul. Tahu-tahu. Tahu-tahu. Tahu-tahu je kan. Okay, so cukuplah. Apa besar kemungkinan tadi ya? Contoh untuk besar kemungkinan adalah, contoh paling senang cikgu bagi, hari gelap. Mendung lah, hari mendung. Hari mendung, lepas ini akan hujan. Okay, ini adalah besar kemungkinan. Mendung tu maksudnya cuaca tu mendung, gelap, berangin. Jadi itu adalah besar kemungkinan. Kemungkinan hujan. Tapi kadang-kadang ada juga dia tak hujan. Okay. So itu adalah salah satu contoh. Macam cikgu punya ni terputus. Minta maaf semua yang menonton malam ni. Lain cikgu ada tak spotting. Tak spotting ya. Cikgu dah tu kah? Screen dah share. Cikgu dah share. Aduh. Teruk malam ni. Tak apa. Cikgu zoom dekat besar kemungkinan. Okay. Sekarang masih besar kemungkinan. Sekejap.
Sekejap ya, dia tengah kata cikgu tengah sharing. Esok Saya pun saya tak pergi nampak juga. kedai. Macam mana tu Venisri? Ni kawan saya punya wifi ni. Okay, sekarang nampak kelas schedule cikgu. Aduh, antoi ya. Busy ni cikgu. Hmm. Besar kemungkinan cikgu jadi anak soleh. Amin. Aduh, ya aduh. Okey, so cikgu tak nak, cikgu nak habiskan lepas ni ya. Takut terputus. Kita masuk contoh ni lah. Habis lain kawan cikgu. Okey, tak apa. Okey, kita masuk kepada salah satu soalan dalam UPSR lah. Sama UPSR pula. Dalam soalan objektif ataupun subjektif. UPSR mana lagi kan? Okey, so ini adalah contoh dia. Contoh nombor 1. Malaysia ialah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Apakah kebolehjadian salji turun di Malaysia? Ada 5 tadi. Adakah pasti, mustahil, kecil kemungkinan, besar kemungkinan, sama kemungkinan? Apa kebolehjadian salji turun di Malaysia? Sila jawab. Oi, Sofia nombor 1. Baguslah Sofia. Damien nombor 2. Oi, baguslah. Oi, terbaiklah, terbaiklah. Cikgu ada kuis kan? Inilah kuis. Kalau kuis Kahoot tu tak adalah. Okay, so kebolehjadiannya cikgu dapat jawapan adalah mustahil. Okay, ada tak cikgu Peggy dalam ni? Kalau ada cikgu tumpang line lah, cikgu Peggy. Tumpang line sekejap je, nanti kau tim lah bayar-bayar sikit. Gitu. Okay, nombor 2. Nazim dan Nizam adalah pasangan kembar yang lahir pada bulan November. Okay. Apa kejadian mereka lahir pada tahun yang ni kata kunci dia. Lepas tu ni juga kata kunci. Nazim dan Nizam adalah kembar. Apa kebolehjadian mereka lahir tahun yang sama? Kata kunci dia adalah kembar. Apa kebolehjadian mereka lahir tahun yang sama? Macam mana tu? Faham tak? Kembar. Jawapannya adalah ya, betul. Asfar dulu. Pasti. Sebab apa pasti? Sebab mereka adalah kembar. Apabila kembar, mereka akan keluar pada waktu yang sama lah kan. Takkan seorang tu keluar tahun ni, seorang lagi keluar tahun depan. Itu bukan kembar. Kembar maksudnya mereka keluar pada masa yang sama dalam satu kandungan tu. Jadi memang mereka lahir dalam tahun yang sama lah. Jadi jawapannya adalah pasti. Pasti. Bukan sama kemungkinan lah. Mana ada kembar keluar tahun ni, okey. Kamu keluar dulu, nanti saya keluar tahun depan. Mana ada kembar macam tu. Itu bukan kembar, itu abang dan adik jadi dia. Sila tu tengok balik kunci dia. Kembar. Kembar. Cikgu mazikan, connection is unstable ni. Mengisikan 20 biji merah dan 20 biji guli putih ke dalam sebuah bekas. Aisyah dah mengeluarkan sebiji bekas itu. Apa kebolehjadian sebiji guli putih dikeluarkan? Ada guli merah dan guli putih. Lepas tu Aisyah goncang, dia tutup mata, dia ambil guli itu. Apa kebolehjadian guli putih dikeluarkan? Soalan cikgu tak tu kan? Tak bergerak kan? Ada 20 biji guli merah dan apa kebolehjadiannya? Soalan terakhir lah Hajar. Sebab cikgu macam tak clear dia dah. Okay. So jawapannya adalah, kita tengok dulu.
ada 20 guli merah kan? 20 guli merah. Kemudian 20 guli putih. Di bilangannya sama banyak ke tak merah dengan putih? 20. Merah 20. Sama banyak tak? Sama banyak lah cikgu, 20-20. Kebolehjadian untuk ambil sebiji putih adalah 20-20. Sama kemungkinan. Sebab apa sama kemungkinan? Sebab kedua-duanya sama banyak. Sama banyak. Jadi dia akan jadi kan. Sebab putih itu lebih banyak. Okey? So itulah antara contoh-contoh untuk kebolehjadian. Satu topik yang kita tak perlukan. Okay, cikgu stop share. Boleh zoom buka cikgu? Okay. Tak memerlukan kita untuk buat pengiraan, cuma perlukan logical thinking dengan reasoning. Reasoning untuk jawablah. Kenapa Malaysia ni jawapan dia adalah tu mustahil. Contohnya Malaysia akan salji esok. Kenapa mustahil? Sebab Malaysia tidak bersalji. Hanya ada 2 musim kan. Okay, so itu adalah topik kebolehjadian. Cikgu harap sedikit sebanyak yang cikgu kongsikan malam ini akan dapat membantu kamu semua lah. Cikgu tak tengok gambar cikgu keluar tu. Tak apa. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. Cikgu minta maaf kalau malam ni line cikgu agak tersangkut-sangkut, agak terputus-putus. Tapi alhamdulillah kita dapat belajar sedikit sebanyak lah. Terutamanya tentang peristiwa-peristiwa mungkin berlaku, tak mungkin berlaku, 5 bentuk kebolehjadian. Okay, so hafal benda tu, ingat dan cuba aplikasikan dalam kamu keluar esok. Contoh kamu keluar esok. Kamu tengoklah keadaan sekeliling peristiwa yang berlaku tu. Adakah benda tu pasti? Mustahil? Contohnya cikgu tanya, adakah bulan ini bulan Februari? Apakah kebolehjadian bulan ini bulan Februari? Apakah kebolehjadian bulan ini bulan Februari? Tak mungkin lah cikgu. Tak mungkin. Salah. Sebab jawapannya adalah pasti. Bulan ini memang bulan Februari. Jadi jawapannya pasti. Okay. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah pada waktu dan masa yang sama lah. Okay. So terima kasih dan minta maaf. Lain tak bagus. Bye. Okay, terima kasih cikgu. But don't worry, kami pasti semua student memang duk stay until the end untuk cikgu. Okay. Alright, untuk anak-anak Malaysia, smart class, mana yang masuk lambat ke ataupun tersangkut ke apa, don't worry sebab nanti kita akan sharekan sedikit nota-nota daripada kebolehjadian ni supaya you guys boleh revision sikit ya. Okay, so nanti esok kita ada bicara ilmu, sesi yang sangat-sangat istimewa sebab esok kita akan ada seorang juru gambar antarabangsa, maksudnya international photographer yang akan bersama-sama kita untuk berkongsi sedikit pengalaman beliau. Okay, so nanti kita akan jumpa esok 8:30 malam. So again, Cikgu Loh, terima kasih banyak-banyak. Kami sangat hargai usaha dan dedikasi cikgu untuk meneruskan kelas. Sama-sama. InsyaAllah minggu depan kita akan berjumpa masa dalam 8:30 ya. Ya, insyaAllah. InsyaAllah minggu depan kita akan jumpa dalam 8:30 lah. Okay? Alright, no problem cikgu. Kita pun tak nak hold up cikgu. So adik-adik sekalian semua jangan lupa tengok balik video ni nanti dekat dekat Facebook kita ataupun di YouTube. Dan boleh juga refer balik nota cikgu Loh yang akan kami uploadkan sebagai tambahan lah kan. Tapi rasanya you guys memang faham tajuk ni, seronok komen kan macam-macam. Pasti dengan mustahil dengan besar kemungkinan semua. Okay, it was a very creative answer, sangat-sangat seronok. Cuma ingat yang Cikgu Loh kata, cuba berikan jawapan-jawapan yang lebih ke arah fakta. Yang orang kata masuk akal, yang maksudnya benda tu walaupun tak akan terjadi tapi dia masih berdasarkan fakta. Okay, ingat macam tu. Okay, so oleh begitu kita akan jumpa lagi esok pada pukul 8:30 malam. Okay, terima kasih semua dan selamat malam Cikgu Loh. Bye. Selamat malam.